Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Alhamdulillah. Malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azam Adam dalam sesi perkongsian ilmu seperti biasanya. Alright. So malam ni saya akan mengupas topik yang agak sedikit berbeza berbanding malam-malam yang malam berikutnya, malam sebelumnya, iaitu berkenaan dengan topik fungus, jangkitan fungus atau kulat ni. Okey, so satu topik yang agak menarik sebenarnya sebab ramai daripada kita sebenarnya tak sedar yang bahawasanya badan kita ni dah ada fungus ataupun kulat ni. Sebab gejala fungus atau kulat ni dia agak kata orang umum, dia tak spesifik. Jadi malam ni kita nak bincang dengan lebih lanjut, okey? Alright. Sebelum saya mula ke topik, saya nak seperti biasanya menyapalah kita punya viewers dan juga kita punya followers yang setia kekal bersama setiap malam, hampir setiap malam untuk mendapatkan ilmu, insya-Allah, ya. Dan saya harapkan ilmu yang didapatkan setiap malam ni ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Okey, Waalaikumsalam Puan Ruqyah Abu Bakar, terima kasih banyak. Di situ saya nampak ada Puan Umi Zainal, Waalaikumsalam. Puan Siti Hawa Tokimi, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya betul. Di Puan Rofiah binti Masya, Waalaikumsalam, ya. Puan Faridah, Waalaikumsalam. So, Cik Mazlan pun sama, Waalaikumsalam. Puan Kalsum, banyak sekali, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana sudi hadir semua. Kita bersiaran di dua platform seperti biasa, di platform Instagram dan juga Facebook. Okay. So, saya nak minta anda semua kalau sudi, kalau boleh, sebab malam ni topik yang agak menarik, kalau sudi mungkin boleh share, like dan komen. Boleh share live ni supaya niat kita nak share ni untuk berkongsi ilmu. Moga-moga kalau bila kita share ni dan ilmu yang orang kita share tu dapat membantu mereka, kita juga dapat pahala, insya-Allah. So boleh share, like dan komen, insya-Allah. Baik. So kita terus ke topik malam ni berkenaan dengan jangkitan fungus atau kulat. Kalau bahasa Inggerisnya mold, M-O-L-D, and fungus. Okay. So sebenarnya fungus dengan kulat, mold atau fungus ni dia adik-beradik je. Dia hampir sama sebenarnya, ya, adik-beradik. Okey, tetapi dia dari sudut gejala pun hampir sama. Dan biasanya kalau ada jangkitan kulat, mold, fungus pun dia akan ada sekali. Kan? Dia ada sebab dia. So kita akan kupas malam ni. Okey. So sebelum saya terus ke topik, saya nak anda faham dulu berkenaan dengan jangkitan-jangkitan kulat ni. So jangkitan kulat ni secara umumnya boleh dibahagikan menjadi 3 dan menjadi 2 biasanya. Biasanya disebabkan oleh mold kulat, dan kulat yang paling bahaya sebenarnya, yang paling mendatangkan hazard, yang paling mendatangkan banyak masalah pada kesihatan manusia kat dunia ni, ada yang nama jenis dia tu black mold, toxic black mold. Nama pun toksik kan. Dan nama itu nama dia, tapi nama glamour dia atau nama betul dia Stachybotrys. Stachybotrys. Itu dia punya nama lah. Tapi nak bagi mudah, toxic black mold, macam mana nak kenal? Mudah aja, dengan warna dia. Warna hitam. So biasa kalau anda nampak dekat atas siling-siling ni atau dinding rumah yang warna hitam-hitam tu, itulah dia. Toxic black mold yang sangat berbahaya sebenarnya, yang memberikan banyak ancaman kepada kesihatan kita tanpa sedar. So malam ni kita nak sentuh lebih lanjut, okey? Right. Kemudian seperti yang saya sebut tadi tu, kulat secara umumnya ada 2 jenis, ada mold and fungus, okey? Dan kedua-dua jenis kulat atau fungus ni, alright, dari sudut dia punya sifat dia punya karakteristik dia adalah sama. Mereka ni dia suka hidup dalam persekitaran yang lembap. Okey, nama dia moist environment. Okey. Kemudian satu, persekitaran yang lembap, dan nombor 2, dengan pengudaraan yang tidak baik. Low ventilation. So dua komponen ni, dua benda ni kalau ada, sangat mudah mold atau kulat ni akan berkembang biak. Okey. Dan yang menjadi masalah adalah molds atau kulat atau fungus ni, bila dia dah berkembang biak, ia akan melepaskan dia beberapa bahan ke udara. Sebagai apa? Sebagai dia punya self defense mechanism dia. Jadi mereka ni pun makhluk hidup. Jadi dia lepaskan, ada yang nama dia sebagai apa? Mycotoxin dan endotoxin. Ada juga nama dia aflatoxin. Banyak toksin-toksin ni dia dilepaskan ke udara, airborne. Dengan sebab apa? Sebab apa mereka melepaskan ni? Sebab ini adalah
cara mereka nak mempertahankan diri. It's natural. So sebab mereka juga makhluk hidup. Jadi yang menjadi masalah adalah bahan-bahan yang dilepaskan oleh kulat ni berupa mycotoxin, berupa endotoxin, ada aflatoxin, ada nama dia allergen, semua ni kan. Bila dia hidup, bila dia kena, dia boleh memasuki badan kita melalui banyak cara. Okey, misalkan kalau di udara, dia masuk melalui mata kita, kena juga. Dan kalau kita terhidu dia punya spora-spora atau dia punya mycotoxin yang bertebaran di udara, pun kita akan kena juga banyak masalah. Okey. Dan oleh kerana yang menjadi masalah adalah spora-spora ni sifatnya sangatlah halus. Sangat-sangat halus, sangat kecil, submicron. Dia punya partikel lebih daripada kurang daripada satu, sangat-sangat halus lah. So hanya boleh tidak nampak kasat mata, boleh nampak ikut mikroskopik je. Macam tu Dan okey, kalau ikut cara hidup, gaya hidup perkembangan kulat ini adalah mereka cukup suka tumbuh di ruang-ruang yang di atas permukaan yang organik, kita panggil. Contoh, di atas baju. So baju kita ni kan diperbuat daripada bahan organik, iaitu benang-benang, cotton dan sebagainya. Jadi kulat atau fungus cukup suka bahan tersebut. Kemudian di atas kulit, leather, di atas kertas pun dia boleh tumbuh. Di atas siling apatah lagi, biasa kita nampak. Kemudian di dinding rumah, lepas tu di atap rumah pun boleh, di genting, apa lagi, dan juga di flooring, dekat kita punya lantai. Banyak tempat dia boleh tumbuh sebenarnya kulat ini. Dan hanya 3 tempat sahaja mereka tidak ada kemampuan untuk hidup. 3 tempat. Pertama, di atas konkrit. Kedua, glass, atau kaca. Ketiga, besi, metal. So 3 ni jadi imun kepada kulat ini. Okey. Yang menjadi masalah begini, bila misalkan spora, kulat atau fungus ni dia melepaskan spora, melepaskan endotoxin, melepaskan mycotoxin yang ada di udara, dan kita hidu semua toksin tersebut. Jadi toksin tersebut dia boleh hidup. Okey, dia akan dia boleh hidup dekat mana? Di dekat rongga-rongga sinus kita ni. Yang itu menjadi masalah, dan dia akan tinggal lama dalam badan tanpa kita sedari. Itu yang jadi masalah. So misalkan kalau dia dah masuk ke rongga-rongga sinus, seperti di atas, di bahagian pipi, di atas kening kan. So sinus kita ada banyak. Kita akan sentiasa ada masalah-masalah dan gejala-gejala. Okey. So, antara gejala yang mungkin anda boleh tangkap atau anda boleh curiga, kemungkinan mungkin anda ada masalah keracunan mycotoxin ni adalah, antara gejala dia, anda mungkin seorang yang sering mengalami sesak nafas atau wheezing tanpa sebab yang jelas. Maksudnya mungkin rumah anda dah bersih kan, anda tak ada haiwan peliharaan, tak ada kucing, kapet pun dah selalu vacuum, contoh. Kemudian anda juga jenis yang kalau yang ada asma tu, jenis sentiasa membersihkan aircon. Jadi maksudnya dah cuba kawal lah sebarang allergen, tetapi tetap kena. Jadi perlu hati-hati, tetap kena asma dan wheezing. Kemudian gejala lain adalah mata anda sering gatal. Mata sering gatal dan berair tanpa sebab yang jelas. Kemudian hidung juga berair tersumbat tanpa sebab yang jelas. Okey, dan batuk-batuk yang kronik, yang berpanjangan, kejap ada, kejap tak ada kan. Ini contoh-contoh kemungkinan anda mungkin ada masalah jangkitan kulat ini. Okey, dan ini menarik. Jangkitan kulat ni, okey, ia biasanya ada satu istilah, nama dia CIRS, iaitu Chronic Inflammation Response Syndrome. So, sindrom ni adalah satu gejala di mana berlakunya seseorang yang dijangkiti dengan kulat ni akan mengalami gejala-gejala yang sebenarnya sukar untuk kita spesifikkan atau kenal pasti. Dia sangat umum. Contoh, kalau mereka yang ada masalah chronic respiratory syndrome, maksudnya ada masalah jangkitan paru-paru yang berpanjangan, yang kronik kan, ada masalah
mungkin berkaitan dengan dia punya neurological, dari sudut otak dia pun boleh jadi masalah. Contoh, kalau yang mereka yang mungkin ada masalah anxiety, depression, insomnia, susah nak tidur, okey. Kemudian apa lagi? Tak boleh fokus, brain fog, otak rasa macam tepu, tak boleh fokus. Okey, lepas tu cepat letih. Hati-hati, dan sering ada masalah vertigo dan sakit kepala yang on and off. Dan yang lebih anda patut curiga adalah dah buat semua test dah buat blood test, dah buat CT scan, semua normal. Tapi gejala masih ada. Vertigo ni tak hilang-hilang. Anxiety, depression tak hilang-hilang. Kan? Tidur pun masih ada masalah. Kemungkinan anda perlu memikirkan mungkin ada jangkitan mycotoxin ini, ada jangkitan kulat ini, khususnya the toxic black mold ni. Sebab apa? Sebab jangkitan toxic black mold ni adalah jangkitan kuman yang paling banyak misdiagnosed. Kalau anda pergi ke klinik atau hospital, doktor di sana kerana ianya agak jarang dan biasanya terlepas pandang, jadi misdiagnosed. Okey. Dan yang lebih dikhawatiri lagi adalah misalkan ada juga teori atau kajian yang mengaitkan antara jangkitan kulat ini dengan masalah-masalah penyakit autoimun seperti MS, multiple sclerosis, yang disebabkan oleh jangkitan Candida dengan Aspergillus, dua ni. Okey, kerana jangkitan kulat Aspergillus dan Candida ni dia melepaskan neurotoxin. So neurotoxin ni dilepaskan menyebabkan gejala-gejala trigger masalah autoimun seperti multiple sclerosis. Jadi anda perlu fikirkan, kan? Perlu fikirkan. Okey. Now, seperti yang saya sebut tadi tu, gejala daripada jangkitan kulat, khususnya toxic black mold ni, bukan sekadar dari sudut masalah di otak atau neuro sahaja. Dari sudut immunological pun mungkin akan timbul gejala. Seperti mungkin persistent cough, maksud cepat batuk yang kerap, yang tidak jelas punca. Kemudian demam yang on off pun boleh menjadi trigger. Sakit badan, muscle stiff, muscle pain, kan, generalized muscle pain yang lepas tu mood swing juga, hati-hati. Itu ada kena dengan neuro, kan. Dan cepat letih, fatigue. Tak tahu sebab apa, energi sangat rendah. Boleh jadi anda ada masalah jangkitan black mold ini. Hati-hati. Okey. Sekarang macam mana siapakah mereka, golongan-golongan yang berisiko nak kena jangkitan ni? Kan, sebab sebelum kita nak elakkan jangkitan ni, kita nak rawat, kita kena tahu dulu adakah kita termasuk dalam kelompok yang berisiko tinggi nak kena jangkitan jangkitan kulat ini. Okey. So nombor satu, mereka yang berisiko tinggi adalah mereka yang tinggal dalam bangunan, dalam rumah yang memang dah jelas-jelas nampak ada visible mold dekat dia punya atap genting dia atau ceiling. Anda kena check. Anda check kat rumah anda, kan, kadang-kadang kita tak perasan tapi benda tu ada. Okay, black mold, tumpuk hitam tu. Biasanya dia dekat angle-angle, dekat bucu-bucu ceiling tu. Anda check, kalaulah ada benda tu, hati-hati, kemungkinan anda dah bertahun-tahun ada masalah asma, ada masalah anxiety, ada masalah depression, tak boleh fokus, mood swing. Jangan-jangan disebabkan oleh itu. Jangan-jangan disebabkan oleh mycotoxin yang dilepaskan oleh kulat tadi. Okey. So, kalau misalkan anda tak pasti, malam ni mungkin anda boleh check kat ceiling anda tu ada tak tumpuk-tumpuk hitam, satu. Kemudian dekat celah-celah di kalau ada kapet, di hujung-hujung kapet, di hujung-hujung lantai ni, kan, dekat permukaan dinding pun tempat kegemaran kulat ini tumbuh. Okey? Check itu. Okey, tu risiko nombor satu. Nombor dua, biasanya kalau tak nampak visible, okey, anda boleh bau dia. Dia ada bau dia, bau kepam, dampness, bau damp. Dia bau mold ni, dia ada sinis bau dia. So macam bau-bau pelik tu, bau kepam tu, hati-hati. Itu menandakan benda tu ada, tapi mungkin anda tak jumpa lagi. Okey. Dan mereka yang berisiko nombor 3 adalah yang sering pakai aircon tapi jarang servis aircon.
Tu dia. So kalau anda jenis yang kerap kuat pakai aircon tapi jarang servis, hati-hati, sebab kulat juga tempat favorite mereka tinggal dan tumbuh di dalam aircon yang tak diservis. Okey. Dan golongan yang berisiko ketiga adalah kalau misalkan rumah anda ada masalah leaking, pipe bocor ke, dan anda tak servis, hati-hati, anda tak baik pulih. Itu juga anda juga termasuk dalam golongan yang berisiko tinggi. Kemudian mereka yang ada masalah immune system rendah, seperti yang ada HIV ke, atau mungkin immune system rendah ni boleh disebabkan oleh banyak faktor, seperti ada penyakit kronik, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, 3 serangkai ni anda dah ada lebih 5 tahun, 10 tahun. Itu juga menandakan bahawa anda punya immune system rendah. Jadi anda juga termasuk dalam golongan yang berisiko tinggi untuk kena jangkitan kulat ini dan fungus. Okey? Sebab apa? Sebab badan kita ni Allah jadikan cukup sempurna. Badan kita mempunyai apa? Mempunyai keupayaan, mempunyai kemampuan untuk detox, untuk menghalau keluar semua jangkitan ini secara alami. Memang dah cukup sempurna dah. Jadi bila badan kita tidak cukup kuat, imun tidak cukup mantap, jadi mudahlah jangkitan-jangkitan kulat ni masuk ke dalam badan kita. Okay. Now, ada satu penyakit yang nama dia DMHS, Dampness Mold Hypersensitivity Syndrome, DMHS. So biasanya gejala-gejala DMHS ni lah yang saya sebut tadi tu. Biasanya kalau mereka yang ada masalah gejala ni, dia akan ada masalah sering sesak nafas kan. Kadang ada, kadang tak ada, on and off. Lepas tu lelah yang wheezing pun on and off. Mata selalu rasa gatal. Kemudian hidung berair, saya ulang balik kan. Lepas tu mereka yang ada childhood asthma. Maksudnya kalau anda waktu kecil ada asma, cuba cek balik. Kemungkinan di rumah anda duduk suatu waktu yang dahulu ada masalah mold yang menjadi trigger. Yang jadi masalah, gejala-gejala ini awalnya dah bersifat mild to moderate. Dia tidak berapa teruk lah, kata orang, tak berapa teruk. Tetapi dari saban tahun dia akan semakin teruk, menjadikan ianya kronik. Bila dah bertahun-tahun masalah yang sama, toksin dah berkumpul dalam badan. Toksin apa tadi? Mycotoxin, endotoxin, aflatoxin yang dilepaskan oleh kulat ni. Maka anda bila dah umur 30-an, 40-an akan ada masalah senang kena jangkitan kuman di paru-paru, seperti URTI. Lepas tu kena bronchitis lebih mudah, kena allergic rhinitis, kena resdung yang tak sembuh-sembuh, kena asma, kena eczema. Eczema pun hati-hati, boleh jadi penyebab eczema ni adalah jangkitan kuman dan fungus. Okey. Alright. Dan ikut data di Amerika, 21% kanak-kanak yang kena asma ni kan, mereka buat kajian di US. Di US kanak-kanak yang kena asma ada lebih kurang 21.8 juta. Okey, 21% daripada 21 juta tu mereka buat kajian disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh inilah, oleh kulat ni, oleh jangkitan kulat dan fungus ni. Disebabkan oleh DMHS, Dampness Mold Hypersensitivity. So kita tak boleh pandang enteng, pandang remeh tentang bahana yang boleh dibawa oleh kulat-kulat ini. Okey, kulat jangkitan kulat ni. Alright. Kemudian kita pergi pula tentang macam mana cara kita untuk cara kita untuk test. Biasanya kalau anda mungkin dah ada gejala dan anda curiga. So malangnya cara untuk kita test kalau kita ada jangkitan ni agak limited. Kerana kalau ke klinik atau hospital, sangat jarang-jarang diagnosis ini ditemukan oleh doktor lah. So biasanya doktor, kalau anda pergi klinik, anda boleh cek urin dan air kencing dan juga darah. Sebab dalam urin dan air kencing boleh didetekkan antibody. Antibody itu kita boleh tahulah, oh mungkin ada jangkitan kulat ni yang menyebabkan antibody tinggi, seperti IgA. Kemudian ada nama dia mold allergen test. Ni untuk test allergik lah. Kemudian ini menarik. Anda boleh ambil service certified mold inspector. Dia ada pakar kepada mold ni, yang biasa menjalankan satu kajian. Nama dia
Environmental Relative Moldiness Index, ERMI. Ni untuk check lah. Ni untuk check kalau rumah anda ni ada mold tersebut, kulat tersebut. Dia bukan semua orang boleh check, dan kadang-kadang dia tersembunyi. Hanya mereka yang terlatih saja boleh check. Nama dia Certified Mold Inspector. Anda boleh check Google lah kan. Kat Malaysia saya tak pasti. Okey. Ni untuk locate dan identify kat mana dia bersembunyi. Okey, kemudian itu cara nak test. Sekarang cara macam mana kita nak kawal ni? Apakah langkah-langkah yang perlu anda buat kalau misalkan anda mungkin curiga anda telah terkena jangkitan kulat atau fungus ni? Nombor satu, yang penting anda lakukan adalah anda kena identify. Bila anda dah identify kemungkinan dia tadi yang saya sebut, anda dah nampak, dah check anda punya ceiling, anda punya genting, anda punya atap, kemudian di flooring ada benda tu. Bila dah identify, kena remove, kena hilangkan dia. Okey. Cara nak hilangkan ada banyak cara. Antara yang paling kuat yang boleh membunuh kuman kulat ini, kulat dan fungus ini adalah menggunakan nombor satu, tea tree oil. Anda cari di farmasi tea tree oil. Anda ambil satu sudu besar, campur dalam 500 ml air, letak dalam spray saja dekat bahagian yang kena. Satu. Anda juga boleh lebih murah pakai baking soda, sodium bicarbonate. Sama juga, satu sudu besar sodium bicarbonate tambah dalam 500 ml air. Digoncang, diletak dalam spray dekat bahagian, spray saja dekat mold tu. Saya tak menggalakkan guna deterjen. Anda tak payah nak scrub atau anda nak gosok, cuci bahagian tersebut, sebab bila anda gosok kat bahagian yang ada kulat, risiko dia untuk melepaskan dia punya spora tu lebih tinggi. So kita tak nak kacau dia. Kita spray, biarkan dia mati begitu saja. Okey, gunakan tea tree oil and then baking soda, dan anda boleh gunakan juga cuka. Vinegar ni semua boleh. Cuka biasa boleh, cuka apple boleh, tak jadi masalah, asalkan cuka pun boleh membunuh atau menghambat menghalang perkembangan kulat ini. Okey. Now, so itu kita dah identify, kita dah remove. Kemudian sangat penting juga apa? Anda kena avoid. Anda kena elakkan diri anda daripada terdedah daripada sumber-sumber yang kemungkinan telah dijangkiti oleh kuman tersebut, kulat tersebut. Okey. So anda kena, kalau kan misalkan anda check dekat tempat kerja anda, tiba-tiba dekat office anda ada benda tu, nampak nampak kulat. Jadi mungkin anda boleh berbincang dengan pihak management tempat kerja anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kerana memang ianya adalah hazard, memang dia mendatangkan mudarat. Anda kena jelaskan kepada management, kena selesaikan masalah kulat, mendatangkan mudarat. Nanti lama-lama lagi ramai pekerja yang sakit, lebih sukar, lebih kurang produktif company anda. Okey, ni saya bagi nasihat. Okey, so settlekan masalah jangkitan kulat dan juga fungus. Okey, katakan tak boleh juga, minta transfer. Okey, minta transfer jauh daripada masalah kulat tersebut. Alright? Sebab selagi anda terdedah, selagi itulah anda akan ada masalah. Okey, right. So avoid. Kemudian kalau yang ada jenis penggemar sejuk, pakai aircon selalu ni, nak tak nak kena selalu serviskan aircon. Sebab dekat situlah mereka tumbuh dengan riang gembiranya, kulat dan juga fungus ni. Tempat tertutup, sejuk pula tu, lepas tu dia moist. Dia moist, dia lembap, memang cukup suka. Okey, jadi kena servis. Alright? Paling-paling 3 bulan sekali, jangan lebih pada 3 bulan servis. Okey. Kemudian apa lagi? Kemudian anda kena cuba elakkan atau kurangkan makanan-makanan yang kita panggil moldy food, makanan-makanan kegemaran, makanan yang mudah ditumbuhi oleh fungus dan kulat ni. Dia bukan semua jenis makanan yang kulat ni minat. Ada beberapa jenis sahaja. Nombor satu makanan yang diminati oleh fungus untuk tumbuh atau berkembang ni adalah buah-buahan yang dikeringkan, dried fruit. Contoh dia apa? Contoh dia adalah kurma. Unfortunately,
Apa saja buah-buahan yang dikeringkan, hati-hati, anda kena pastikan yang dikeringkan ni lebih mudah mold dengan spores ni, mold dengan kulat dengan ni tumbuh. So antara cara anda boleh buat untuk membunuhlah kulat ni kalau ada, buah-buahan yang dikeringkan ni, anda sebelum tu anda mungkin boleh rendam dulu dalam air rendaman baking soda. Okey, barulah dimati. Okey, seperti kurma dan sewaktu dengannya. Okey. Dan antara makanan lain apa dia? Kacang. Lebih lagi kacang tanah, peanut. Peanut ni adalah, sebab tu kita tak berapa galakkan makan kacang tanah, sebab dekat situ paling banyak kulat, paling banyak fungus yang tumbuh di situ. Dan kalau ikut kajian, paling tinggi dengan aflatoxin. Yang datang daripada mana? Daripada kulat lah. Okey. Dan kulat ni dia punya kegemaran hanya dekat kacang tanah saja. Sebab tu kalau ikut DND, kita tak berapa nak galakkan makan kacang tanah. Okey. Kalau nak makan kacang lain seperti almond, pistachio, walnut, gajus, semua boleh, tapi kena pastikan jangan makan yang mentah. Panggang ia dahulu. Kalau kacang yang dah di roasted kan tak jadi masalah. Okey. So itu nombor 2. Kemudian apa lagi? Rupa-rupanya kopi, tuan-tuan dan puan. So kopi ni pun sebab kopi ni kalau boleh anda pastikan yang ambil yang dah roasted lah. Kita dah tahu kan, cari yang premium roast. Okey. Sebab kalau kopi yang unroasted ni memang tinggi dengan kulat-kulat lah. Saya rasa semua kopi pun telah di roast. Okey. Tapi ada beberapa jenis yang memang unroasted. So anda kena hati-hati. Okey. Pastikan kopi tu dah roasted dengan sempurna untuk membunuh kulat-kulat ni. Dan kalau anda penggemar cheese, keju juga, especially keju-keju yang lama ni, yang hard cheese ni kan, kalau dekat Italy tu berpuluh-puluh tahun disimpan cheese, hati-hati juga ya. Sebab di situ juga sumber di mana kulat ini boleh tumbuh dan berkembang biak. Okey. Dan apa lagi? Antara lain cara yang anda boleh buat untuk anda cuba kurangkan masalah jangkitan kulat ni adalah anda kena optimumkan anda punya keupayaan badan anda untuk detox secara alami. Sebab badan kita memang ada kemampuan, ada keupayaan, ada kekuatan untuk detox secara alami melalui banyak sumber, melalui banyak organ, melalui organ buah pinggang kita, kidney, menerusi air kencing, melalui liver kita, hati, melalui organ paru-paru, melalui pernafasan kita, melalui lymphatic system kita. Banyak Allah jadikan badan kita boleh detox. Okey. Tetapi cara kita nak support, cara kita nak memberi bantuan kepada badan kita untuk detox, ada beberapa jenis. Anda boleh cuba cari suplemen yang nama dia glutathione. Glutathione ni antara dia punya nama samaran dia, ibu kepada segala antioksidan, the mother of all antioksidan. Glutathione. Cari di farmasi. Kemudian cari Silimarin. Okey, Silimarin, Silimarin. Silimarin juga bagus untuk bantu badan kita detox. Okey, lebih-lebih lagi hati kita, fungsi hati untuk detox. Dan ada 2 yang saya cukup suka, anda perlu ambil kalau nak bantu detox badan. NAC, N-acetylcysteine, dan juga ALA, alpha lipoic acid. 2 ni. Okey, kalau anda dapat semua tu, insya-Allah anda dah bantu badan anda untuk detox. Dan yang paling penting untuk anda bantu badan anda detox, pemakanan. Alright, anda kena jaga. 3 kali jaga Sebab apa? Nak lemahkan toksin, nak lemahkan kulat dan fungus ni, kita kena sekat sumber makanan utama dia. Cuba teka apakah sumber makanan utama toksin ni, kulat dan fungus ni. Apa dia? Gula. Tu dia. So fungus, kulat kan, seperti candidiasis dan sewaktu dengannya cukup gemar dengan gula. So bila kita makan makanan tinggi dengan gula, jadi lebih mudahlah mereka berkembang biak. Bukan setakat dalam usus kita. Kalau di usus, dia akan membuat masalah yang nama dia SIFO,
Small Intestine Fungal Overgrowth, SIFO. Kalau anda nak baca, boleh baca di Google, SIFO, Small Intestine Fungal Overgrowth. Okay, so kalau kita kerap makan gula, memang dekat usus kecil kita, dekat usus besar kita, lebih mudah nak tumbuh jangkitan-jangkitan kulat, seperti candidiasis. Okay, candida. Alright, so pantang gula kerana gula ni adalah racun. Okay, kemudian nombor berikutnya adalah anda kena kawal inflamasi. Cara nak kawal inflammation adalah dengan, saya cukup syorkan, anda kena optimumkan waktu tidur anda. Sebab waktu kita tidur lah, badan kita akan detox dan akan kawal keradangan. Sebab bila kita tidur, ada satu hormon yang sangat kuat, nama dia hormon melatonin. So hormon melatonin dia hanya ada waktu kita tidur sahaja. Bahkan hormon melatonin ni dia lebih kuat daripada glutathione. Ini terkini lah. Melatonin lagi kuat pada vitamin C, lebih kuat pada glutathione dari sudut dia punya kekuatan antioksidan. So bila kita tidur, sebenarnya kita dah melawan radang secara alami dah. Sebab hormon ni badan kita hasilkan secara alami. Jadi pastikan anda tidur cukup 6 hingga 7 jam untuk kita dapatkan hormon melatonin ni producekan oleh badan kita secara alami. Okey. Dan cara nak tidur macam mana? Kalau anda susah tidur, anda boleh amalkan teh chamomile. Chamomile tea bagus. Kemudian habatus sauda pun bagus sebenarnya, black cumin seed. So amalkan tu 3 jam sebelum tidur, insya-Allah dia boleh bantu anda. Saya punya favorite chamomile tea dengan habatus sauda, boleh bantu untuk tidur. Dan kalau misalkan anda ada masalah gejala-gejala yang mirip dengan fungal overgrowth, contoh kalau di mulut anda ada keputihan, ada masalah tumpuk-tumpuk putih, itu gejala candidiasis. Okey, kalau wanita ada masalah keputihan, juga candidiasis. Jadi ini juga boleh memberi indikasi bahawa badan anda ni sebenarnya bukan setakat dah ada candida, tapi dia dah mungkin dah ada black mold dah. Dia biasanya akan kalau seorang tu ada, lagi seorang tu akan join. Macam tu. Dia jangkitan opportunistic nama dia. Underlying infection nama dia. So kalau dah ada candidiasis, anda kena ke klinik atau hospital supaya doktor di sana boleh berikan anda ubat untuk ubat untuk jangkitan kulat candidiasis. Okey, ada ubat dia, antifungus. Antifungal seperti seperti fluconazole, kan, fenbendazole, macam-macam lagi. Okey, tapi itu perlu preskripsi, cari di klinik. Okey, selanjutnya apa? Sebab kita dah tahu kuman ni akan merebak melalui udara, jadi kita kena, kalau anda ada kemampuan, carilah air filter yang baik, yang ada HEPA nama dia, HEPA. HEPA itu apa? H tu high, E tu efficiency, P tu particulate, A itu apa? Particulate. Okey, so maksudnya apa? HEPA filter ni dia boleh menyaring, menapis semua molekul-molekul halus, bakteria sama ada virus, apatah lagi kulat. Jadi ini boleh bantu anda lah daripada terkena dengan allergen atau dijangkiti oleh kulat-kulat tersebut. Okey. Terakhir apa dia? Anda boleh amalkan makanan yang ada sifat, ada kelebihan, ada manfaat anti kulat dan anti fungus. Nombor 1 makanan yang terbaik adalah raw garlic, bawang putih yang mentah. Sebab dalam bawang putih dia ada allicin. Allicin ni apa dia buat? Dia memang ada antifungus, ada antibakteria, antiviral. Anda ambil 2 hingga 4 gram, lebih kurang 2 ulas. 2 ulas bawang ni. Bawang putih ni anda boleh makan raw atau anda boleh bakar dia. Sangat-sangat baik untuk kawal masalah fungus ni. Nombor 1. Okey. Raw garlic, bawang putih mentah atau dibakar. Nombor 2, anda boleh cari di farmasi charcoal, activated charcoal yang warna hitam tu. Murah je dekat farmasi. Sebab charcoal ni fungsi dia apa? Dia akan menyerap semua toksin-toksin ni dan dia flush out. Dia akan menyerap, dia flush out melalui najis dan tinja. Okey. So murah saja, cari activated charcoal kalau misalkan anda ada masalah atau gejala yang saya sebut tadi tu. Okey. Dan anda juga boleh cari di farmasi chlorophyll. Sebab chlorophyll ni dia juga antitoksin.
dia boleh detox aflatoxin, dan klorofil juga baik untuk sebagai detox logam-logam berat, toxic metal seperti mercury, arsenic, lepas tu lead, cadmium kan. So cari klorofil di farmasi, dan itu 3 yang terbaik bagi saya. Dan saya ulang balik, kalau anda nak bunuh atau anda nak hapuskan kulat ini daripada rumah anda, cari 3 bahan yang paling kuat. Tea tree oil, baking soda iaitu sodium bicarbonate, dan juga cuka. Anda nak campur 3-3 ni pun tak ada hal. Janji dah campur, rendam masuk dalam air, goncang, spray saja. Jangan lap, spray saja, sebab kita tak nak dekat pun dengan toksin tersebut, dengan kulat tersebut, sebab dia akan mengeluarkan lagi dia punya toksin ke udara. Okey. Jadi alhamdulillah, saya rasa malam ni saya akhiri saya dahulu. Terima kasih banyak semua. Saya doakan kepada anda yang ada masalah ni, kalau anda cuba amalkan, moga-moga anda dapat manfaat, dan moga-moga anda diberikan kesembuhan dan syifa, insya-Allah. Amin. Dan sebelum saya akhiri, saya nak minta kita sama-sama doa kepada kita punya saudara seagama kita di Gaza yang sedang diuji, yang sedang dizalimi oleh rejim Zionis laknatullah. Sama-sama kita doa untuk kemenangan mereka. Moga-moga Allah memberikan mereka bantuan, memberikan mereka kelapangan, memberikan mereka kemudahan dan juga kemenangan pada akhirnya, insya-Allah. So terima kasih banyak semua. Selamat berehat. Saya akhiri dengan sesi dengan ucapan let go dan feel good. Sebelum saya terlupa, kalau misalkan anda ada masalah kesihatan, anda boleh hubungi admin klinik DND Wellness Center, okey, untuk anda mungkin buat health coaching. Boleh hubungi nombor admin di 012 552 9773. 012 552 9773. Hubungi admin kalau anda memerlukan bimbingan kesihatan atau bantuan. Okey, insya-Allah kami boleh bantu. Kita ada team of wellness doctors di sana. Alright. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.